warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Alright. Okey, bentuk mic semua. Sebelum cikgu masuk pada topik baru hari ini. Okey, sebelum cikgu masuk topik baru hari ini, kita buat balik revision apa yang kita dah belajar minggu lepas. Yang cikgu suruh buat, jika awak boleh buat. Apa yang tak boleh buat, kita akan bincang balik. Okey. Semua orang pergi ke tajuk bahagi wang balik. Kutip muka surat 11. Hari itu cikgu dah bincang tentang bahagi wang. Bahagi wang ni ialah suatu nilai duit tu kita akan bahagi-bahagikannya kepada berapa bahagian. Sama ada 2 ke 3 ke 4 ke. Maksudnya duit tu akan dipecahkan. Apabila duit itu dipecahkan, dibahagikan, maka nilainya akan berkurang. Nilai itu maksudnya jumlah wang tu. Kalau wang itu dalam bentuk wang yang genap, maksudnya duit tu dalam nilai yang RM20, RM30 ataupun yang RM500, RM1000, maka mungkin kita akan mudah untuk bahagi dia. Mungkin akan mudah untuk bahaginya dan kita akan dapat jawapan yang mungkin juga dalam nilai yang genap. Tapi kalau bahagi itu melibatkan nombor yang ada sen, maksudnya ada duit shilling, maka akan terlibatlah dalam bahagi itu nombor yang melibatkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan ni mana kita akan bahagi juga nombor tu macam biasa, cumanya di situ kita akan letak titik perpuluhan. Okay, itu yang kita bincangkan minggu lepas. Cikgu dah bersih dah. Alhamdulillah. Hai. Ada siapa tak mandi ni mesyuarat ni? Kelas kita petang ni. Tanpa bersih cikgu. Okey, sambung. Okey, yang bahagi itu ada juga bahagi yang melibatkan nilai yang senang, iaitu nilai yang melibatkan 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Maka kalau kita nak buat dalam bentuk operasi lazim, kita boleh tengok contoh dalam kutip awak muka surat 11 tu. Contoh nombor 2 dan nombor 3, iaitu kita selesaikan dalam bentuk operasi lazim. Tetapi kalau kita tahu bahagi 10 ke 100 ke 1000 ke, sama dengan operasi darab. Ia melibatkan nombor angka 1 di hadapan. Kita ambil 1 tu sebagai dia punya kata kunci. Apa-apa nombor yang didarabkan dengan 1 atau apa-apa nombor yang dibahagikan dengan 1, kita akan dapat nilai tu tersebut balik. Contohnya kalau 10 darab 1, kita akan dapat 10. 10 bahagi 1, kita akan dapat 10 balik. Itu konsep dia. Dan apabila dibahagikan 100 ke 1000 ke, pangkal depan hanya 1. Cuma yang akan berubah, yang bertukar hanya digit sifar-sifar tu. Digit sifar-sifar tu. Contohnya awak tengok nombor 2 tu, apabila dibahagikan dengan 10, nombor nilai wang RM730 telah pun bertukar menjadi 73. Nampak? 73. Masih nombor yang sama, tetapi yang berkurang hanya nilai sifar dia. Contoh yang ketiga, 10,000 bahagi 100. Nampak? 100. Kita tahu bila 100 ni ada 2 sifar yang terlibat. Maka bila kita bahagi, jawapannya kita akan dapat RM100. Daripada 10,000 tadi, dia dah hilang 2 sifar. Maka jawapan akhir adalah RM100. Tapi masih pangkalnya sama, 1 juga. Tak kisahlah awak, kalau awak ambil contoh 20,000 bahagi 100. Contoh 20,000 bagi 100. Kan? So, kita tahu yang ni ada dua sifar. Kita potong 2, yang ni pun kita potong 2. Kita akan dapat jawapan RM200. Itu maksud dia. Maksud yang ini tidak melibatkan operasi lazim. Tapi kalau kita buat yang ini dalam bentuk operasi lazim, jawapannya akan sama juga. Tapi pangkal dia, tengok pangkal sini 2, jawapan dia pun depan kali 2. Itu adalah untuk apa-apa nombor yang dibahagikan dengan
10, 100, 1000, sehingga 10,000 dan seterusnya. Kalau mula-mula jawapan yang satu je, awak jangan risau. Jawapannya senang je. Jawapan dapat nilai tu balik. Cuma yang berubah nilai sifar dia. Okey, teruskan. Sebab ini cikgu dah terangkan minggu lepas. Cikgu nak lajukan sebab kita akan bincangkan tentang soalan lagi. Okey, berapakah harga? Okey, yang ini melibatkan sin. Dia ada dua keadaan. Dua keadaan. Ingat balik, cikgu dah terangkan minggu lepas. Cara yang pertama, kalau dia tulis dalam bentuk sin. Cara yang kedua, nilai yang sama juga tapi ditulis dalam bentuk titik perpuluhan, ringgit perpuluhan. Tak payah nak menari-nari dah belakang si adik Khairin tu. Nur Khairin Kalisha tu, adik tu belakang tak payah menari-nari, cikgu duduk tengok. Macam-macam lah korang ni. Okey. Okey, yang ni 160 sen dan RM1.60. Kedua-dua nilai ni adalah sama. Cuma bezanya satu ditulis dalam bentuk sen, satu ditulis dalam bentuk ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Itu beza dia. Padahal nilai dia masih sama. Okey, masih sama. Okey, 8. Contohnya dia tulis RM8. Okey, RM8 ditulis dalam bentuk sen. RM8 RM RM8 ditulis dalam bentuk, satu dalam bentuk sen, satu lagi dalam bentuk RM. Ini maksudnya yang sen yang ini, yang RM yang ini, ringgit Malaysia. Okey, tapi dibahagikan dengan 5. Kedua-duanya dibahagikan 5. Maka akan dapat dua jawapan. Satu jawapan dalam bentuk 160 sen, satu jawapan dalam bentuk RM1.60. Kedua-dua nilai sama saja, cuma cara kita sebut berbeza. Okey? Ya, ada soalan nak tanya? Siapa yang buka mic tu, saya ingat dia ada soalan nak tanya lah. Okey, teruskan. Dia teruskan. Okey, untuk contoh nombor 5 ni, okey, kali ini macam cikgu cakap, ada titik perpuluhan. Ada titik perpuluhan, iaitu RM1,008.40 digabungkan ringgit dan sen. Ringgit dan sen itu digabungkan, maka kita bahagi dengan 8. Jangan lupa tulis ringgit Malaysia depan supaya awak tak silap nanti. Tulis ringgit ni supaya tak silap. Cuma pastikan titik perpuluhan itu ditulis dengan betul. Dan seboleh-bolehnya jika titik perpuluhan di bawah, titik perpuluhan yang di atas pun selari. Mesti sama. Ingat, mesti sama. Supaya bila awak selesaikan bahagi tu macam biasa nanti, bila awak selesaikan bahagi, 8 darab 1 dapat 8, tolak 10 tak 8, 2. Tarik sifar bawah, 8 darab 2, 16. Awak selesaikan semua. Akhir sekali awak akan dapat jawapan di atas ni, iaitu RM126.5. Tetapi kalau awak tak tulis titik perpuluhan di atas, maka awak mungkin tersilap. Awak tulis macam ni, 126.5. Okey, contohlah awak lupa tulis titik perpuluhan, tak tulis titik perpuluhan, maka jawapan tu sama ke tak sama dengan yang atas? Cara sebutan dia pun dah berbeza. Yang ini kita tak panggil RM126. Yang ini dah panggil RM12,605. RM12,605. Yang ini dipanggil RM126.5. Nampak tak? Nombor dia sama. Nombor dia sama. Tetapi disebabkan kita tersilap, tak ubah titik perpuluhan, nilai dia berbeza. Nilai dia berbeza. Itu lah yang awak kena berhati-hati jika awak belajar tentang topik wang. Topik wang ni, awak boleh tak banyak, tapi ringgit, ratus, ribu, puluh ribu boleh berbeza disebabkan titik perpuluhan. Okey. So ini adalah jawapan yang awak buat jika melibat titik perpuluhan. Samalah contoh kalau awak buat
Ni nampak ni senang yang. Okey, yang ini cikgu tahu minggu lepas sama dengan yang tadi. Jika ia bahagi dengan 10, bahagi dengan 100, ada dua cara. Kalau awak nak mahir, awak nak test awak punya kemahiran bahagi, awak boleh buat dalam bentuk lazim. Buat dalam bentuk lazim, awak selesaikan. Tetapi macam saya cakap tadi, perkara yang sama, titik perpuluhan jangan tersilap tulis. Pastikan titik perpuluhan itu, jika bahagi di bawah ada titik, di atas tu mesti ada titik perpuluhan. Kalau awak tak tulis titik perpuluhan, awak dapat jawapan dekat atas 90205. Tapi nilai dia 90205. Yang ini dengan yang ini sangat jauh berbeza. Sangat jauh berbeza. Satu di atas kita sebut dia sebagai RM902, 5 sen. Yang di bawah ni kita kita akan sebut dia sebagai RM90,205. Nampak tak beza dia? Berbeza kan? Sebab itu berhati-hati. Kalau awak bahagikan yang melibatkan titik perpuluhan, pastikan titik perpuluhan itu ditulis dengan betul dan ia mesti sama, selari dengan di bawah, dan awak selesaikan yang lain macam biasa. Selesaikan yang lain macam biasa. Jawapan yang akhir pastikan ada titik perpuluhan, sebab secara logik dia, jawapan di atas jika bahagi ia mesti lebih kecil daripada nilai di bawah. Mana boleh kita nak bagi nombor yang lebih, jawapan lebih besar daripada yang kita nak bagi kan? Mesti nombor yang nak kita bahagikan tu mesti lebih besar daripada jawapan dia. Kita bagi benda yang banyak, kita pecah-pecahkan, jawapan jadi lebih sikit. Contohnya kita ada 100 biji buah durian, bagi 10, maka seorang akan dapat 10 biji durian. Mana boleh kita ada 10 biji durian nak bagi kepada 100 orang? Boleh tak boleh? Kita kena potong lah durian tu. Itu konsep dia, kena faham. Okey, tengok contoh yang dua. Okey, yang ini juga kita boleh terangkan dengan kaedah gerakkan titik perpuluhan. Macam mana nak gerak titik perpuluhan? Okey, macam ni. Saya dah cikgu terang minggu lepas. Kalau kita nak gerakkan titik perpuluhan, kita lihat titik perpuluhan itu berada di sini. Di sini. So, bahagi 10. Bahagi 10 ni ada berapa sifar? Ada 1 sifar, betul? Ada 1 sifar. Ini nak, kalau awak nak semak jawapan awak betul tak betul. Katakan awak dah buat dulu bentuk lazim. Awak dah buat bentuk lazim. Awak tak yakin jawapan awak betul atau salah. Awak boleh gunakan kaedah untuk semak. Semak balik. Kita cek betul jawapan ni. Kalau cikgu cakap, kita boleh buat secara shortcut. Shortcut ni macam mana? Tak tunjuk jalan pengiraan. Tapi dalam kertas soalan tu, kita kena tunjuk jalan pengiraan. Awak kena buktikan jalan pengiraan dengan menulis dalam bentuk lazim. Tapi awak boleh gunakan jika ada masa lebih nak semak jawapan. Nak semak jawapan macam mana? Okay, kena kaedah ni. Awak tengok titik perpuluhan di mana? Di sini. Bahagi 10. 10 ada berapa sifar? Hanya 1 sifar saja. So, bermula pada titik perpuluhan. Yang ni awak buat macam satu anak gerakkan satu anak panah ke belakang. Gerakkan anak panah ke belakang. Maksudnya titik tu dia akan berubah ke sini. Maka jawapan akhir akan jadi 9 sifar 2 perpuluhan sifar 5. Yang ni tak payah tulis lah, sebab kita tak mahu banyak sampai ni. Cukup sekadar 2 titik perpuluhan saja. 1, 2. Okey. Oh, kalau kita buat kaedah ni cepat. Cek jawapan sama tak dengan yang ni? Oh, sama. Maka confirm jawapan tu betul. Confirm jawapan tu betul. Ni nak semak. Okey, kalau kita nak semak. Tapi kalau awak disuruh buat jalan pengiraan, awak kena buatlah yang panjang-panjang ni. Sama dengan yang ini. Yang ini pun sama juga. Okey, bahagi 1000. Kita selesaikan ikut bentuk lazim. Akhir sekali kita dapat jawapan RM3.65. Kita tak yakin, betul ke jawapan RM3.65 ni? Macam tak logik ya. Kan? Betul tak betul? Apa, kita test. Kita gunakan kaedah titik perpuluhan tadi. Kaedah titik perpuluhan tadi. Okey, di mana titik perpuluhan RM3.650 ni?
Titik perpuluhan tu dia ada di mana? Titik perpuluhan tu ada di sini. Kan? Titik perpuluhan tu ada di sini sebab sini dia tak nyatakan sifar-sifar dia. Tak ada sin. Sebab dia tak ada sin. Sekarang ni ada berapa sifar? Ada 3 sifar. 1, 2, 3. Ada 3 sifar yang maka kita akan gerakkan titik perpuluhan ni sebanyak 3 pergerakan ke belakang. Satu nombor, satu bukit. 2, dan akhir sekali 3. Maka titik perpuluhan itu akan berubah di antara 3 dan 6. Dia tukar tempat. So jawapan akhir ringgit Malaysia 3.65 sen. So betul kat jawapan ni? Kita cek balik. Oh betul, sama dengan jawapan tu. Maka jawapan yang kita buat apa? Yang kita buat jalan kira panjang ni, akhir sekali kita tengok dengan yang kita buat kaedah ni tadi, jawapan dia sama. Maka jawapan tu insya-Allah betul tepat. Kecuali awak buat tak sama. Tak sama jawapan. Mungkin awak ada tersilap lah di bahagian pengiraan operasi lazim tadi. Sebab operasi lazim ni kita mudah tersilap. Sebab langkah dia panjang. Kalau ada banyak titik perpuluhan. Okey, habis itu contoh nombor 7. Sampailah yang ni 50 sen bagi 10 tadi ni kan. Apa maksud kalau 50, okey kita contoh 50 sen bagi 10 macam mana nak buat? Siapa nak cuba? Nak jawab macam ni dia cabar minda ni. Siapa nak cuba? Cikgu buka. Siapa nak cuba? Beritahu nama dengan buka mic. Cepat, 50 sen bagi 10. Siapa boleh? 50 sen bagi 10. Cepat, cikgu buka daripada 5 sen. bagi tahu nama dengan kelas tu. Mana berjawab? Saya Muhammad Azmi Fikri Muhammad Nurul Fakri. Okey, kelas mana? 3M. 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 Okey, Hazrin fikir apa jawapan dia? 5 sen. Berapa? 5 ke 2? Berapa Hazrin? 2. 2 sen. Okey, jawapan yang pertama cikgu dapat 2 sen. Okey. Cikgu pegang jawapan tu. Ada jawapan lain? Terima kasih Hazim. 3 sen. 5 sen. Sebut nama siapa cakap 5 sen? Siapa nama tu? Siti Mardia 3D. Okey, Siti Mardia 3C cakap berapa sen? 5 sen. Ada sesiapa yang ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Cepat. Ataupun dia setuju antara dua jawapan ni? Cepat. Fikir. Ada jawapan lain? Ada siapa yang terfikir ada jawapan lain? Tak? Okey. Cikgu silap cikgu. Silap pula. Okey. Kita bagi peluang untuk betul pada Azim. Boleh tersilap. 5 sen. 5 sen. Okey, Azim nak ikut jawapan bawah ni. Okey, Azim, tak apa. Biasalah manusia biasa buat silap. Lain-kali jangan tergesa-gesa ya Azim, Okey, Azim tukar pada 5 sen. So jawapan 2 sen ni tak ada lah. Sekarang ni jawapan 5 sen. Betul? Setuju? Jom kita tengok betul tak betul. Okey, 50 sen ini kalau kita buat dalam bentuk sen, kita bahagikan dengan 10, maka jawapan di atas pun ditulis dalam bentuk sen. Okey, tolong tutup mic. Siapa tu? Tukang tu, tolong tutup mic. Ada yang buka mic lah. Tek. Okey. So di sini kalau kita tulis nasi, contohnya contoh pertama, 10 darab berapa dapat 5 tak ada kan, sebab 5 ni lebih kecil daripada 10. Kita terus pergi ke 50. So kita akan dapat 50 darab 10 dapat 50 sen. Tolak, akhir sekali dapat 5 sen. Itu dalam keadaan kita nak tulis dalam bentuk sen. Okey, tapi kita nak jawapan RM di depan. RM di depan. Macam mana RM? So kita kena tukar. RM ni 50 sen ni kita kena tukar kepada dalam bentuk RM. Nak tulis macam mana? Sifar perpuluhan 5 sifar. Itu kita tulis. So bila kita tulis macam ni, baru bahagi pun kita kena
Buat macam ni, dalam bentuk ni juga. Bahagi dengan 10. Kena tulis macam ni juga. Kan? So baru kita ingat titik perpuluhan sama. Kena tulis bagi selari. Okey, sifar dapat sifar tak ada. Kosong. Kita abaikan. Kosong. Dan 10 darab berapa? 5 dapat 50 sen. Tolak. Okey, nampak tak 0.5 ni, tapi kita nak ada 2 titik perpuluhan. Dengarlah. Kita tulis. Okey, jawapan dia adalah ialah sifar perpuluhan betul ni? Atas tak betul tu. Atas tak betul. Bahagi tu atas tak betul. Silap. Mana boleh dapat 50 sen juga jawapan kan? 10 darab sifar dulu. Padam 5 tu. 10 Ni. darab sifar dulu. Betul. Okey, yang ni sorry. Sorry tak tengok padam. Bukan dapat mana boleh dapat 50 sen balik. 50 sen bagi 10 dapat 50 sen balik. Tak logik kan? Okey, di sini darab sifar dulu. Balik sorry. Darab sifar dulu, kita akan nak dapat sifar. Baru kita tarik 5 bawah. Baru 10 darab 5 baru 50 sen. Maaf. Okey, ni jawapan dia dalam bentuk ringgit Malaysia adalah sifar perpuluhan sifar 5. Okey, ini adalah 5 sen. Kalau dalam bentuk perkataan, dia tak ada 5 sen kan? Tapi dalam bentuk RM ringgit Malaysia, 5 sen itu adalah sifar perpuluhan sifar 5. Okey? Okey ya, di sini dia silap ni. Okey. Okey Azim? Clear Azim? Azim? Bukan 2 sen ya, 5 sen. Boleh. Tapi 5 sen tu kalau ditulis dalam bentuk ringgit Malaysia, ingat sifar perpuluhan sifar 5. Sifar perpuluhan sifar 5. Okey. Okey, awak dah buat belum latihan ni? Cuba ini ni. Cikgu bagi kerja rumah kan minggu lepas kan? Dah. Dah buat belum? Dah buat dah? Okey, ada sesiapa? Dah. Bagus, yang dah buat bagus. Siapa yang tak buat? Okey, kalau dah buat, okey, cikgu kita nak bincang jawapan tak? Nak bincang jawapan ke? Sebab hari ni kita akan masuk tajuk yang mata wang tu sekejap je, tak banyak, sikit je. Okey, yang ni ada sesiapa yang sekarang cikgu tanya, nak tanya dulu, siapa yang ada masalah untuk mana-mana soalan dia tak faham. Kita bincang soalan mana yang awak tak faham. Dalam banyak-banyak soalan ni, ada tak yang soalan yang awak tak boleh jawab? Cepat. Atau semua orang boleh jawab? Dapat jawapan? Bincang lah bagi faham. Bincang. Nak bincang satu-satu. Panjang ni. Okey. Siapa yang dah jawab kan, dalam banyak-banyak soalan A sampai I ni, ada tak soalan yang dia tak tahu? Ada tak soalan yang dia tak boleh jawab? Itu je cikgu nak tahu. Ada tak ada? Sebab apa? Kita nak buka sekolah dah. Kalau awak dah buat dalam buku latihan, nanti bila buka sekolah awak hantar kat cikgu write. Okey. Bila sekolah insya-Allah lagi 2-3 minggu kot. Kalau tak ada arah merintah lah. Bulan 11 ni. Pak cikgu pun tengah-tengah bersih-bersih kelas dah, gotong royong lah ni. Tu tanda-tanda macam sekolah nak buka dah lah. Okey, ada siapa tak apa? Kalau cikgu nak bincang, nak terang satu-satu, cikgu nak bagi jawapan, boleh. Tapi tak syok lah bagi jawapan. Saya nak nanti awak tiru jawapan. Maksudnya semua boleh jawab lah. Semua boleh jawab lah. Okey, kalau salah okey. Boleh ya. So cikgu tak payah bagi jawapan hari ni ya. Siapa yang tak buat lagi? Siapa yang tak buat, dengar baik. Siapa yang tak buat lagi, awak buat. Faham? Kalau ada yang tak faham, awak tanya cikgu. Masalahnya ada yang tak buat. Bila dia tak buat, dia tak tahu mana yang tak faham. Okey, saya andaikan semua orang dah buat dan semua orang dapat jawapan. Betul? Betul ya? Okey, jangan tipu. Sama juga dengan aktiviti ni. Okey, buku aktiviti ni semua dah buat dah? Dah siap dah? Dah.
Dah, okey. Kalau dah cikgu nak sini lah, senang. Cikgu nak sekali harung. Cikgu nak jawapan saja untuk A. A, B, C, D. Jawapan saja seorang. Okey, kelas mana? Jawapan saja. Jangan kawan-kawan lain cuba tengok. Kalau kawan lain tengok, tak sama lah. Baru kita akan perdebatkan. Okey, Ainul, soalan nombor A apa dia Ainul? Jawapan saja. 21. RN 21. Okey, RM 21. Tak apa, kita selesaikan. Lepas awak tengok, yang lain tengok jawapan sama tak sama. Kalau tak sama je, baru awak bising. Okey, B, siapa jawab B? Saya Anis. Anis, okey, B apa dia Anis? B, RM RM 474. 474. Okey, cikgu tulis jawapan. Jalan kira cikgu tak tunjuk. Sebab jalan kira ni kita akan debatkan sekiranya ada orang yang tak sama jawapan. Okey, C. Saya Nur Ain. Okey, kelas mana Nur Ain? Tiga Nilam. Okey, Ain. 3 nilam lama tak Nur Ain. Sila. Okey. Apa dia Ain jawapan? 3C. 3C. C. RM. RN 36. 36. C. 36 macam ni? Dia tertinggal sifar tengah. Ain sebut Tak, dulu. 6 tu duduk kat 2. 6 tu kat 2. Sabar. Ain 6 dekat 2. Sebut dalam RM apa betul? Ain 3006. 3006. 300. 306 ke 1006 ni? 306 ni, betul? Ain? Betul? 306. Setuju? Okey, kita kita teruskan dulu. D. Jawapan D siapa pula? D. Muhammad Ali Fikri bin Muhammad Nur Fakri. Okey, silakan Azim. D. 2M. Okey, apa jawapan? 650. 650. Sebut dalam bentuk ringgit Malaysia berapa nilai dia? Sebut 650. 650. 650 sebab dia ada RM tu kena sebut ringgit Malaysia RM650. Okey, E. Siapa dia buat E? Saya Wafa binti Muhammad Fauzi 3D. Okey, Wafa silakan. 384. 384. Wafa? Wafa tertinggal titik tu. Wafa, berapa jawapan dia? Wafa? Sekali lagi. Sebut dengan nilai. RM RM3.84 RM RM3.84. Okey, macam ni, betul. 384 macam ni ya. Tadi Wafa sebut RM384. Tu yang cikgu terkejut tu. RM384 tu ada soalan dia. Okey, tak apa, teruskan. F. Siapa jawab F? Yang lain awak tengok jawapan ya. Kalau sama awak right. Kalau tak sama awak beritahu. Maksudnya bila tak sama ni, kalau ramai yang cakap tak sama, maka jawapan tu mungkin salah lah. Tapi kalau semua senyap tu jawapan tu, maka sama betul lah. Okey, F apa dia? Ada siapa nama? Sebut nama? F. Ashraf. Okey, Ashraf. Kelas mana Ashraf? RM RM 49. RM49. Macam ni. RM49. Sure, yakin? Yakin? Yakin tak apa, kita biarkan dulu. Yakin. Yang lain tengok jawapan betul-betul. Sekejap lagi kita bincang. G. Dah sekali G. G. G pula. Siapa? Ada siapa G? Orang lain pula. Ada siapa nak cuba jawab G?
Cepat, siapa yang tak pernah jawab, cuba jawab cepat. Yang lain, GG daripada 45 lebih orang ni. Tak mau orang yang sama je, kalau boleh berbeza-beza orang, cuba jawab. Saya. Siapa saya tu? Ashraf ke kah? Ashraf. Ashraf juga. Saya lagi. Saya lagi, okey, apa dia? Tak apalah. Dia jalan senyap ke. Apa dia, Ashraf? 47 48 sen. 47 48 sen. Macam ni betul? So Ashraf? Dah. Dah. 87. 87 pula. 87 betul. 87. Kita cakap 47 betul. 87 sen. 48 sen betul. Sebab cikgu tak jawapan dia. Cikgu percaya jawapan awak semua ni. Okey ya. Okey sekarang apa betul? Okey, sekarang ni saya ramai-ramai tengok. Semua orang tengok jawapan ni. Dalam banyak-banyak jawapan ni, ada tak jawapan mana yang awak tak setuju? Maksudnya, cikgu jawapan tu salah lah, tak sama jawapan saya lah. Ada tak? Tengok, cepat. Nombor 8. Nombor 8. Mana satu nombor 8? A, B, C, D, E, F, G. G. Okey, G. Okey, kita dapat satu bantahan untuk G. Okey, ada lagi? G saja. B. P. F. F ada tak? Okey, ada satu lagi bantuan. F. Ashraf, contohnya Ashraf. Ada orang bantah jawapan Ashraf, dua jawapan ni. B pada. Okey, B betul. Siapa bantah B tu? B ya? Betul lah. Ada orang bantah B ya? Siapa yang bantah B tadi? Ada tak? Sekejap lah. Okey. Dengan G yang salah. Okey dah. Ada lagi tak? Yang lain semua okey? Yang lain semua okey? Okey, kita tumpukan kepada yang dibantah sahaja. Maka ada tidak persetujuan. Okey, F dan G. Jawapan yang Ashraf bagi tadi. Okey, Ashraf kita tengok. Okey, 1000 bahagi 4900 bagi 1000. Jawapan yang beri adalah RM49. Okey, kalau cikgu nak cek senang saja. Cikgu cek di sini. Titik perpuluhan sini. Dia nak potong 1000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, titik perpuluhan akan bergerak sini. So, jawapan akhir adalah sepatutnya ialah RM RM4.90. RM4.90. Cikgu tak mau tulis bentuk lazim yang panjang awak buat. Tapi jawapan akhir dia adalah RM4.90. Okey, yang ini sama juga. Yang ni cikgu salin jawapan Ashraf kat tepi. Ini cikgu terpaksa buat bentuk lazim sebab dia tak ada. Okey, yang ini pula ingat titik perpuluhan kita pastikan sama. Selesaikan satu-satu. 8 bahagi 8. 1 sini 8. Tolak sifar tarik 7. Okey, 7 tak boleh sebab dia lebih kecil. Sifar kosong. Kita tolak sifar lagi. Sifar lagi. Akhir sekali tertarik 8. 7 tadi. Cikgu Razak 7 tu 7 lupa. 7 tolak sifar tu. Sorry. Petang-petang ni ngantuk. Dapat 7 tolak sifar 7. Okey, ada 70. Okey, 8 darab berapa dapat 70? Okey, di sini. 8 darab berapa dapat 70? Sifir cepat. Siapa boleh jawab? 8 darab 5 40. 8 darab 6 48. 8 darab 7 56. Darapan darab 8 berapa? 8. 60. 64. 8 darab 9 72. Tak boleh ambil 9 kan? 72 dah lebih daripada 70. So kita ambil 8 darab 8. So ambil 64. Tolak 6. Tarik sifar. Okey, 8. Okey, sekarang ni 8 darab 8 lagi dah sebab dia 68 kan? 8 tolak 4 40. So 8 darab 40. 8 darab 5
40. Okey, baki akhir sekali. Baki last sekali sifar. So jawapan akhir dia berapa? RM108.85 sen. Tadi yang Ashraf bagi ni RM80 tak betul. Okey, berapa orang yang dapat jawapan sama? RM108.85. Buka mic cakap saya. Berapa orang dapat jawapan sama? Saya. Okey, okey, adalah. Saya. Alright. Good. Saya. Okey, bagus. Yang dapat bagus. Okey, yang tak dapat salah, sila buat pembetulan. Okey, jom kita sambung kepada tajuk baru. Okey, siapa yang tak siap, siapkan nanti, okey. Okey, hari ni buka balik buku teks awak. Kita pergi ke kenali mata wang. Kenali mata wang. Yang ni banyak bercerita je. Okey, semua orang buka buku teks muka surat 14. Muka surat 14. Okey, negara ASEAN. Apa maksud negara ASEAN ni? Dah. Buka teks. Apa maksud negara ASEAN ni? Cikgu, saya pernah belajar. Apa dia? Dah belajar? Saya pernah belajar dengan abang saya. Betul. Tak kisah. Benda ni umum. Tak semestinya belajar matematik. Kita belajar sejarah pun mungkin belajar. Dalam sains pun mungkin belajar. Sains tak tahulah. Tapi kalau dulu geografi ke apa, semua kita kena belajar. Okay, ini salah satu yang terang tentang negara-negara ASEAN. Yang pertama kita kena faham konsep apa itu negara ASEAN. ASEAN ni dulu masa zaman cikgu dulu tak banyak, ada 7 negara je. Sekarang ni dia bertambah dah. Okey, kita tengok ASEAN ni yang dekat dengan Malaysia. Negara-negara yang dekat dengan negara kita. Kalau kita tengok peta, kan. Kalau awak buka map peta dunia tu, okay, awak tengok Malaysia ni dia macam Ada banyak kat semenanjung. saya. Semenanjung. Ni Malaysia ni kita ni. Kita ni special yang kita ada juga 2 buah negeri yang di seberang laut. Apa nama negeri tu? Sabah dan Sarawak. Kan? Sabah dan Sarawak. Dan kita ni yang menarik yang kita ni adalah dipanggil semenanjung. Sebab apa dipanggil semenanjung? Semenanjung ni adalah satu benua, kan? Di benua ni kita terletak di hujung sekali macam pulau. Tapi dia bukan pulau sebab dia disambung oleh Thailand. Kalau kita tengok kat atas negara kita ni ada Thailand. Thailand. Dan di bawah kita ni dulu Singapura. Singapura ni asalnya adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Tapi disebabkan krisis politik dan sebagainya, pada tahun 1963 Singapura telah pun berpisah dengan negara Malaysia dan mewujudkan Republic of Singapore sendiri. Dan kita dikelilingi oleh Indonesia. Mana Indonesia yang warna hijau tu? Okey, Indonesia. Sekarang ada berapa negara dah? Malaysia, Singapura, Indonesia. Dan di penghujung Sabah tu ada satu lagi negara dipanggil Filipina. Filipin. Dan macam tadi cakap, di atas negara kita ada Thailand. Berjiran dengan Thailand ada Kemboja, Vietnam, Laos dan ASEAN Myanmar. So, kalau kita kira berapa dah semua tu? Mari kita kira. Myanmar 1, Laos 2, Thailand 3, Vietnam 4, Kemboja 5, Malaysia 6, Brunei juga lupa ada Brunei tu lah. Singapura 7, Indonesia 8 dan specialnya pula di antara Sabah Sarawak 10. tu terselit satu negara yang kaya raya iaitu Brunei nombor 9 dan Filipina 10. Dan cikgu tak pasti Timor Leste tu dah tanya cikgu sejarah cikgu Bazlan ni. Timor Leste tu dah masuk dalam ASEAN ke tak? Cikgu Bazlan. Cikgu tahu tak Timor Leste? Ada satu Timor Leste ni. Dia asal Indonesia tapi dia merdeka sendiri. Okey, dan special dia setiap negara ni, kalau awak tengok yang gambar duit tu, dia mata wang dia berbeza-beza. Mata wang dia berbeza-beza. Contohnya awak tengok Malaysia kita panggil ringgit. Dekat Thailand dipanggil baht. Dekat baht. Dekat Singapura dipanggil dolar. Dolar Singapura. Di Indonesia kita panggil rupiah. Apa dia? Rupiah. Di Brunei dipanggil dolar Brunei kot. Okey. Di Brunei. Dolar. Di Filipin ni Brunei, dolar. Terbalik.
Gambar Sultan Brunei, dolar Brunei. Di Filipina dipanggil peso, Filipina, peso. Di Vietnam, dong. Dong. Kemboja, real. Real, bukan real. Real, apa-apalah. Okey. Myanmar atas kali. Keep. Okey. Ni apa dah? Ini kan bukan Myanmar, ni Laos, sorry. Laos, keep. Myanmar, kiat. Cat. So, awak tengok ni, 10 negara di keliling kita ni, dia tak sama. Berbeza-beza nilai mata wang dia. Maka, apa yang boleh kita buat kesimpulan ialah, kita tak boleh bawa duit kita, kan? Kalau kita ada RM100 Malaysia, kita boleh nak pergi Thailand, kita bayar pakai duit kita. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ataupun kita bawa duit kita nak pergi ke Singapura, bayar. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab nilai mata wang itu berbeza. So macam mana kita nak buat? Sebab itu ada, kalau kita tengok dekat banyak tempat, ada Kita kena tempat tukar mata wang. Tukar mata wang. Ini sangat penting untuk, kalau kita ni jarang keluar negara, kita tak ambil tahulah. Tapi orang yang selalu pergi ke luar negara, dia orang kena mahir ni. Dan Ni ada ni. sebab itu ada istilah forex. Istilah forex exchange. Dia pergi dekat Indonesia ni. okey. Lagi kita cerita lain Okey, maksudnya sini, kalau kita kena tahu, contohnya $1 Singapura berapa ringgit Malaysia? RM1 Malaysia berapa rupiah? RM1 Malaysia berapa bahs Thailand? Dia ada, kita panggil sebagai satu Kita tahu Indonesia saja. perumpamaan. Siapa yang tahu Indonesia, siapa nak jadi jutawan, pergi Indonesia. RM1 juta. Indonesia bayar RM1 dia dapat RM30,000. Puluh ribu. Sebab itu kalau duduk kat Indonesia, kita kena belajar. Awak kena belajar nilai digit ni. Darjah 3 dah kena sampai juta dah. Sebab apa? Nilai mata wang dia orang, awak nak kira kan. Contohnya cikgu, saya nak kira RM5 juta, RM50 juta. Banyak sifar yang kita kena darabkan. Kita setakat ribu tahun 3 belajar sampai puluh ribu ya. Tapi kat Indonesia, awak tanya budak kecil pun dia orang tahu dah RM1 juta berapa banyak. Kalau nak tulis RM1 juta tu macam mana, berapa sifar yang terlibat. Okey, itu beza dia. So mata wang ni berbeza-beza mengikut negara. Okey, jom kita tengok selain daripada ASEAN. Okey, ini ada contoh negara lain. Contoh negara lain yang paling popular lah. Paling popular ada 2. Okey. US dollar. Biasa kita buat perbezaan. Berapa satu US dollar, berapa ringgit Malaysia. Ataupun 1 pound. Pound sterling. Berapa ringgit Malaysia. Sekarang ni ada di euro, dia orang dah buat satu pertubuhan. Dia panggil duit euro pula. Negara-negara Eropah, dia orang sepakat buat satu nilai mata wang dia panggil euro. Dulu 2 je, US dollar dengan pound. Tapi sekarang ni kalau nak pergi Eropah, kena pakai euro pula. Duit nilai euro. So Eropah. Singapura, di Australia pun masih menggunakan dolar Australia. Siapa yang biasa nak pergi umrah ke, pergi haji Mekah, Riyadh, Arab Saudi, dia panggil rial. Apa dia? Rial. Kalau kita pergi ke arah timur, Jepun, yen. Siapa tahu Korea panggil apa? Ramai minat K-pop kan. Korea dia panggil apa? Tak tahu. Sebab quiz. Siapa tahu Korea kita panggil apa nilai mata wang dia? Dolar. Tak, salah. Cepat Korea. Tapi kita kan minat K-pop. Won. Siapa cakap won tu? Saya. Siapa saya tu nama? Saya. Nyanyi lagu Korea tu. Okey, Korea dia panggil won. Won. China. Dia panggil apa?
Cina. Apa mata wang dia? Siapa tahu? Okey, cikgu simpan. Yen. Bukan yen. Yen Jepun. Cina. Apa dia mata wang dia? Siapa tahu? Okey, ini kerja rumah awak. Awak cari ya. Nanti awak cari ya. Okey, cikgu biarkan. Okey, ni. Cuba ini. Jom je. Ha? Pa. Dah nanti awak okey. Cina Yuan. Jom kita buat ulang kaji balik. Tengok ni. Semua orang jangan tengok belakang. Okey, nombor 1, secara pantas awak jawab Apakah mata wang negara berikut? Malaysia. Cepat. Malaysia apa dia? Sebut Malaysia. Mata wang. Ringgit. Ringgit. Okey, bagus. Okey, ready. B. Filipina. Cepat, Filipina. Peso. Slow lah. Okey, Brunei. Cepat. Dolar, good. Dolar. Okey, Myanmar. Kyat. Okey, good. Okey, teruskan. Okey, yang mata wang Vietnam apa dia? Dong. Okey, dong. Mata wang apa yang rupiah? Indonesia. Good. Okey, bas ialah mata wang Thailand, good. Okey. Apa mata wang Jepun? Yen. Okey, good. Apa dia mata wang dolar? Mata wang ialah dolar. Okey, yang ini Australia. okey, yang ini lebih daripada satu jawapan. Australia boleh, Singapura boleh, US boleh. Okey, ini lebih daripada satu jawapan. Tengok gambar kat bawah. Apakah nama negara dan mata wang di bawah? Tu gambar muka siapa tu? Dia besar lagi. B. Brunei. Ni. A. Los. Laos. Apa mata wang dia? Laos. Yakin? Cikgu tahu, cikgu tulis dulu. Okey, yang ni? Dolar. Brunei. Negara. Dolar. Okey. Yang ni? Kemboja. Apa dia? Apa mata wang dia? Real. Okey, tengok balik. Okey, yang ni real Kemboja. Yang tadi mana gambar ni? Ni tadi Kip Myanmar, Laos. Yang tadi apa dia? Yang ni Laos dia panggil Kip. Okey, settle. Buku aktiviti muka surat 85. Buku aktiviti muka surat 85. Okey, yang ini awak selesaikan. Senang je ya. Awak selesaikan sebagai kerja rumah boleh? Selesaikan sebagai kerja rumah. Okey, ini kerja rumah. Kacang Saya saja. dah buat. Tak payah nak kira, awak je tanda je, okey? Okey, tak apa. Surat berapa? Muka surat aktiviti muka surat 85 kerja rumah. Yang ni awak selesaikan. Senang je, tak payah buat pengiraan. Alright? Dah? Buku surat tu je ke cikgu? Ada tak habis lagi. Okey, habis. Okey, tanda sebagai kerja rumah. Okey, kita pergi yang ni. Kutip balik muka surat 16. Buka kutip balik muka surat 16. Okey, nilai mata wang. Okey, cikgu nak perkenalkan satu ayat. Dia panggil, okey, dengar baik-baik. Ayat ni maksud berbanding RM1. Berbanding RM1. Okey, yang ni sangat popular kalau kita nak tukar duit. Sebab tu dia panggil nilai mata wang. Contohnya, yang ini dia tak tetap. Dia boleh berubah-ubah. Dia mungkin hari ni tak sama dengan minggu depan, ataupun hari ni tak sama dengan esok. Hari ni mungkin tak sama dengan bulan depan. So nilai ni adalah sebagai contoh saja. Nilai yang kat bawah ni adalah contoh saja. Contohnya kita baca macam ni. Berbanding dengan RM1. Apa dia? Singapura dolar berbanding dengan RM1. Berapa nilai Singapura dolar? Apa dengar? RM1 Malaysia bersamaan dengan 34 sen saja Singapura. Dah tahu sebab abang ada pernah
Okey, cikgu tanya soalan cepu mas. Kalau Singapura 34 sen, duit Malaysia RM1, nilai mata wang mana yang lebih tinggi? Singapura ke Malaysia? Indonesia. Malaysia. Singapura ke Malaysia? Indonesia. Malaysia. Bukan antara Indonesia, sabar. Asyik Indonesia. Antara Singapura dengan Malaysia, nilai mata wang mana yang paling tinggi? Yang lebih tinggi? Indonesia. Siapa jawab Indonesia? Tak ada kaitan dengan Indonesia ni. Cikgu tanya, antara Singapura dengan Malaysia, nilai mata wang mana yang lebih tinggi? Singapura. Malaysia. Singapura. Okey. Singapura. Ada dua jawapan. Ada yang mengatakan Singapura, ada yang mengatakan Indonesia. Ayo cikgu betul ikut. Malaysia. Okey. Indonesia. Ada lagi Indonesia lagi. Tak kait. Tutup mic semua. Okey, awak tengok. Okey. Tengok sini. Awak benda ni pula. Sorry. RM1 RM RM1 dengan RM 34 sen. Duit kita RM1. Kalau awak ada RM1, awak pergi Singapura, awak pergi ke Singapura. Cikgu silap cikgu padang RM ni. Cikgu panggil dolar. Awak pergi ke Singapura, pergi tukar duit. Awak bagi duit kertas RM1. Tiba-tiba awak dapat balik hanya 30 sen duit shilling. Awak rasa rugi ke untung? Cikgu tanya. Rugi ke untung? Rugi. Apa ni? Awak marah kat tu. Apa ni? Saya bagi awak RM1. Tapi kenapa bagi saya balik 30 sen? Kan? Mesti kita marah kan? Apa ni? Penat. Saya bagi awak RM1 tapi bagi saya 30 sen. Maksud di sini ialah kalau awak pergi ke Singapura, awak bawa duit RM1, awak akan dapat nilai yang lebih sikit. Maksudnya dekat sana nilai mata wang lebih tinggi. Contohnya, cikgu bagi contoh. Cikgu biasa pergi Singapura. Awak nak beli air mineral, botol. Air botol mineral. Katakan dekat Singapura harga dia $1. Ada orang buka mic tak tutup So cikgu contoh je dengar baik. Awak nak beli satu, katakan awak dah harga, awak berhenti awak nak beli satu mineral water kat Singapura harga dia $1. Tapi awak ada RM1 Malaysia. Dekat Singapura $1. Boleh tak boleh awak beli air mineral water tu? Tak boleh. Sebab duit kita tak cukup. Kalau nak beli, okey. Kita kena ada berapa ringgit Malaysia untuk cukup? Kita kena ada RM3.40. RM3.40 bila kita tukar, pergi ke saya ada RM3.40 Malaysia, pergi ke tempat pertukaran wang tu, dia akan bagi kita $1 Singapura. Barulah kita boleh beli air mineral water tu dengan nilai $1. Maksud di sini nilai mata wang kita lebih rendah daripada Singapura. Okey, berbanding Thailand. Thailand RM1 Malaysia bersamaan 8.22 bas ataupun 8, kita tak sebut RM8, sebut dia 8 bas, 8.2 bas. Rupiah Indonesia lagi kaya. Duit RM1 duit kita bersamaan dengan RM3,551.59 rupiah. Bayangkan kalau awak ada RM10. Kalau awak ada RM10, awak ada RM35,000 rupiah. Kalau awak ada RM100, awak ada RM350,000 rupiah. Awak ada RM10,000, awak ada 3 juta. Dah jadi jutawan dah dekat Indonesia. Tu beza je. Ada. So, ini adalah perbandingan nilai mata wang. Contoh. Tolong tutup mic lah. Siapa tak tutup mic tu? Nak cikgu ajak ke cakap tutup mic kalau cakap? Keteng kena mute ni. Okey, di sini kita tengok ada lagi bunyi tu. Okey, awak boleh tengok perbandingan. Dia ada perbanding dengan RM1 Malaysia. Awak bayangkan
Yang ini RM1 Malaysia. Nanti masuk je RM1 Malaysia. Semua ni adalah RM1 Malaysia. Okey. Macam saya cakap cerita kat bawah ni. 34 sen dolar Singapura sama RM1. Lollipop ini berharga RM1. Nilai RM1 bersamaan dengan RM3,551.59. So berbeza-beza nilai dia. Okey, ini berlaku dalam pertukaran mata wang. Okey. Yang ni adalah nilai kerja rumah awak. Awak tulis dalam buku. Yang ni buku latihan ya. Kerja rumah dalam buku latihan. Nanti awaknya buku latihan kosong pula, tak ada buat kerja rumah kan. Okay, awak salin ni tulis dalam buku latihan nota, buku nota kecil. Tak kisahlah mat 1 ke mat 2 ke. Okey, yang ni kerja rumah dalam buku latihan. Dan yang terakhir sekali buku aktiviti, ini pun kerja rumah. Awak tulis balik tadi yang nota dalam buku tek tadi kan, buku surat tadi. Yang ni ni awak tulis balik kat sini. RM1 Malaysia berapa ni? Tadi cikgu contoh kan. FIFA 0.34 sen. Awak isikan tempat kosong dan awak boleh. Okey, yang ni ada satu pilihan. Awak boleh cari yang terkini. Okey, yang terkini ini adalah awak boleh buat dua. Awak boleh buat dua. Satu, awak boleh gunakan yang jawapan dalam buku tek, ataupun awak boleh carikan yang terkini. Terkini ni siapa yang mahir dia boleh tanya mak dan ayah dia, tanya dia. Ini kebat lah. Dia boleh refer kepada internet, tengok nilai kadar pertukaran wang mata asing yang terkini untuk hari ni berapa. Kalau dapat awak tulis satu, bezakan. Okey, itu saja untuk hari ini. So ada satu cikgu tak tempat nak masuk pada celik wang. Habis dah. Okey, faham? Alhamdulillah, tepat pukul 4. So ada soalan nak 1 minit dah lah cikgu. 1 minit tu bonus. Maksudnya jam cikgu pukul 3.59. 2 minit dah extra time. Main bola pun referee tu referee ada extra time. Waktu kecederaan kan. Kalau kita tengok bola kan, ni kan belajar, tak boleh nak extra time. Apalah korang ni. Habis dah. Ronok habis. Macam-macam lah korang ni. Alright, jangan lupa buat homework. Siapa yang tak buat. Siapa yang dah buat, bagus. Boleh saya tengok? Okey dah. Sekarang ada, sebelum cikgu tutup, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, cikgu tutup ni. Tak. Dah. Cikgu, terima kasih. Okey, jika tiada sebarang soalan, cikgu nak stop presenting. Terima kasih. Okey, bye-bye semua sekali. Cikgu Mazlan apa? Cikgu Mazlan? Okey, bye-bye. Okey. Okey. Jumpa lagi. Jangan lupa tulis kehadiran. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.